Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. 7 ahli parlimen PKR menyatakan kebimbangan mengenai rang undang-undang RUU Pembaharuan Bandar 2025 URA, khususnya mengenai ambang persetujuan bagi projek pembaharuan bandar. Mereka adalah ahli parlimen Subang Wong Chen, ahli parlimen Ampang Rodzia Ismail, ahli parlimen Wangsa Maju Zahir Hasan, ahli parlimen Ledang Syed Ibrahim Syedno, ahli parlimen Gopeng Tan Karhing, ahli parlimen Balik Pulau Datuk Muhammad Bakhtiar Wancik, dan ahli parlimen Petaling Jaya Lee Chien Chung. Rodzia yang membacakan kenyataan bersama itu berkata, kebimbangan utama mereka khususnya membabitkan Seksyen 19-1B. Di bawah seksyen itu, ia menyebut bahawa jika suatu projek pembaharuan semula bandar dijalankan oleh Jawatan Kuasa Eksekutif Persekutuan atau Jawatan Kuasa Eksekutif Negara bagi suatu bangunan berusia 30 tahun atau kurang, ambang persetujuan hendaklah 80%. Ia termasuk membabitkan bangunan berusia lebih daripada 30 tahun, ambang persetujuan hendaklah 75%. Kami menggesa kerajaan untuk tidak meneruskan bacaan kedua pada Rabu ini, minggu depan, dengan mengkaji semula RUU berkenaan pada sidang parlimen akan datang, katanya. Katanya, ia selepas satu sesi taklimat yang lebih menyeluruh diberikan kepada ahli parlimen dengan menekankan isu utama ambang persetujuan serta kesannya terhadap penyewa miskin bandar. Sekiranya kerajaan meneruskan RUU URA dalam bentuknya sekarang, ia berisiko mengasingkan pengundi bandar, khususnya di kawasan pilihan raya yang menempatkan banyak perumahan sosial. Ia akan menjadi satu kesilapan politik yang besar. Kami menyokong secara prinsip RUU URA ini dengan syarat ambang persetujuan ditetapkan dengan lebih adil dan masalah perumahan sosial ditangani seperti yang telah kami cadangkan, katanya pada sidang media di parlimen hari ini. Hari ini dijadwal berlangsung bacaan pertama RUU URA di Dewan Rakyat. Dalam konteks Malaysia, Rodzia berkata negara ini mempunyai tanah jauh lebih luas berbanding Hong Kong dan Singapura, sekaligus kerajaan tidak seharusnya tergesa-gesa untuk merendahkan ambang persetujuan ini. Malah pihaknya percaya bahawa ambang persetujuan yang sesuai hendaklah ditetapkan lebih tinggi, iaitu 85% bagi bangunan berusia lebih 30 tahun dan 90 tahun bagi bangunan berusia bawah 30 tahun. Ia demi melindungi hak pemilik rumah dan khususnya penyewa dalam perumahan sosial. Kita tidak seharusnya menyokong ambang persetujuan 75% ini, katanya. Meskipun tidak membantah pembangunan semula bangunan benar-benar terbengkalai atau tidak selamat dengan ambang persetujuan 51%, Rodzia menegaskan pembangunan semula bandar membabitkan perumahan kos rendah perlu ditangani dengan lebih adil. Walaupun kami menyokong secara prinsip pembangunan semula rumah kos rendah yang sudah usang, kami memandang dengan penuh kebimbangan bahawa dasar perumahan sosial yang diwarisi oleh kerajaan Madani ini adalah sangat pincang. RUU URA ini tidak banyak memperbaikinya. Pemilik semua rumah kos rendah kebanyakan terdiri daripada golongan
berpendapatan sederhana bukan golongan kaya. Sebagai contoh di Subang, kajian dijalankan pejabat Subang mendapati hampir 73% penghuni unit kos rendah adalah penyewa bukan pemilik. Majoriti besar pemilik adalah daripada golongan kes menengah dan berpendapatan tinggi, katanya. 7 ahli parlimen PKR menyatakan kebimbangan mengenai rang undang-undang RUU Pembaharuan Bandar 2025 URA, khususnya mengenai ambang persetujuan bagi proyek pembaharuan bandar. Mereka adalah ahli parlimen Subang Wong Chen, ahli parlimen Ampang Rodzia Ismail, ahli parlimen Wangsa Maju Zahir Hasan, ahli parlimen Ledang Syed Ibrahim Syedno, ahli parlimen Gopeng Tan Karhing, ahli parlimen Balik Pulau Datuk Muhammad Bakhtiar Wancik, dan ahli parlimen Petaling Jaya Lee Chien Chung. Rodzia yang membacakan kenyataan bersama itu berkata, kebimbangan utama mereka khususnya membabitkan Seksyen 19-1B. Di bawah seksyen itu, ia menyebut bahawa jika suatu projek pembaharuan semula bandar dijalankan oleh Jawatan Kuasa Eksekutif Persekutuan atau Jawatan Kuasa Eksekutif Negara bagi suatu bangunan berusia 30 tahun atau kurang, ambang persetujuan hendaklah 80%. Ia termasuk membabitkan bangunan berusia lebih daripada 30 tahun, ambang persetujuan hendaklah 75%. Kami menggesa kerajaan untuk tidak meneruskan bacaan kedua pada Rabu ini, minggu depan, dengan mengkaji semula RUU berkenaan pada sidang parlimen akan datang, katanya. Katanya, ia selepas satu sesi taklimat yang lebih menyeluruh diberikan kepada ahli parlimen dengan menekankan isu utama ambang persetujuan serta kesannya terhadap penyewa miskin bandar. Sekiranya kerajaan meneruskan RUU URA dalam bentuknya sekarang, ia berisiko mengasingkan pengundi bandar, khususnya di kawasan pilihan raya yang menempatkan banyak perumahan sosial. Ia akan menjadi satu kesilapan politik yang besar.